penyelesaian, resolution dia. Ya, dia tak fokus pada masalah. Cuma tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ada penuh. Tu orang tak fokus ke dia. Dia duk fokus pada masalah. Macam mana masalah datang? Kan? Kita tak payah fokus pada masalah sebab masalah datang. Fokus macam mana kita nak handle masalah. Ya, masalah tetap akan datang. Kecil besar ataupun apa pun dia datang, dia akan datang. Cuma orang yang bijak ialah dia adalah fokus kepada resolution, kepada penyelesaian. Macam mana aku nak selesai? Macam mana aku nak selesai? Kan? Sekarang minyak naik contoh. Akan datang GST contoh. Benda tu dah luar macam mana? Kan? Memanglah kita rasa kita dizalimi. Mungkin Malaysia tidak ada choice, tidak ada pilihan sebab dia adalah di bawah WTO, ya, World Trade Organization apa sebenarnya, kan? Dia sudah tertakluk dengan perlembagaan perdagangan antarabangsa yang dikuasai oleh Yahudi. Hari ini hanya beberapa buah negara saja yang tidak buat cukai ini. Malaysia yang terlambat antara ini, tapi dia akan buat tengah tahun depan. Yang tak buat lagi ialah Myanmar dan juga Korea Utara. Korea Utara memang sudah dipulau oleh masyarakat dunia. Ya, Myanmar tengok dia bunuh orang Islam, dia tak buat apa-apa. Jadi mungkin kita pun tertekan dengan hutang dunia, dengan bank dunia dah tertekan, kita terpaksa buat bagi peringkat orang atas gitulah. Cuma kalau kita tengok memang gitulah. Kita dah mungkin kita susah nak berhadapan kalau dah benda itu tak terjadi. Jadi tak payah tumpu pada benda itu. Tumpu macam mana nak selesaikan masalah. Ya, mungkin kita kata memanglah dia kata beras tak naik harga, barang runcit tak asasi tak naik harga, tetapi kita kena fikir juga minyak nak bawa benda itu juga naik. Pekerja yang membawanya itu juga dikenakan juga. Maka dia perlu bagaimana peningkatan, dia nak juga duit lebih. Jadi banyak benda. Jadi kita jangan tumpu sangat pada masalah, kita tumpukan bagaimana penyelesaian masalah ni. Ya, penyelesaian dia macam mana? Mungkinlah sekarang kita pakai kereta besar. Kan? Pergi balik office RM50 duit habis. Pakai minyak dengan banyaknya kan. Tuan-tuan naik kereta 2.4 contoh. Kan? 3.0. Ni minyak kena jam, kena traffic light, minyak habis. Sekejap RM50 tu, sekejap. Tak payah naik. Ya belilah Viva ke apa ke. Kan? Motor ke apa ke. Terpaksa. Kalau tuan-tuan nak selesaikan masalah itu, betul tak kena. Minyak pun kurang. Lagi bagus kalau tuan-tuan tak payah naik apa-apa, naik basikal je. Saya tengok rakan-rakan kita dah ada basikal sekarang. Dia buat grup-grup basikal. Saya tengok kat Taman Setia tu, dengan Cik Ali tu, dia tengok buat grup. Zoom. Cantik tuan-tuan naik basikal. Untuk menurunkan kolesterol pun turun, minyak pun tak berfikir sangat. Kan? Hati kita pun tenang. Jadi selesai masalah kan? Sedikitlah boleh kita menyelesaikan. Tapi kalau kita bertumpu tu pening pada, kan? Pening pada. Jadi kita cuba fikirkan bagaimana nak menyelesaikan. Bukan kita duduk tumpu pada benda tu. Kalau tidak, kita duduk kaku gitu. Ya. Ada macam sekali. Bahkan dia kata ya, sekiranya hati itu tertutup kerana kelalaian, maka tertutup pula daripada zatnya Allah Ta'ala tadi. Maka tidak mungkin akan dapat menyaksikan atau melihat dengan mata hatinya itu. Bahkan kerana lalainya kepada yang diajak bicara itu, lalu lidahnya hanya bergerak seperti yang sudah menjadi adat kebiasaan belaka. Bicaranya hanya tertahan hingga di bibirnya dan tidak sampai mendalam kepada kalbu. Alangkah jauhnya maksud sembahyangnya kalau dilaksanakan sebagaimana di atas. Padahal salat itu diperintahkan dengan maksud untuk menjernihkan hati, memperbaiki terus-menerus pada zikir terhadap Allah Ta'ala, untuk meresapkan ikatan keimanan dalam jiwa. Pendeknya, kehadiran hati adalah roh ataupun jiwa salat. Ya, perhatikan. Ya, kalaulah kita tidak perhatikan itu kepada Allah Ta'ala, zikir, aqimus salat, innas salata tanha 'anil munkar, aqimus salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Ingat Allah. Bila lahir pengertian dan kesedaran itu, barulah tuan-tuan akan rasa penghayatan. Ya,
penghayatan. Contohlah kita kata seorang ibu ni anak dia jauh, kita kata kat Mesir lah anak dia. Kan? Saya tengok dalam WhatsApp anak kita pergi mana? Mesir. Hantar Mesir. Dah sampai dah? Pergi hantar. Pergi Mesir, tengok dalam WhatsApp orang kan Mesir. Contoh. Ya, tengok menangis mak dia peluk. Alah kejap je. Kan? Nampak je jauh. Kan? Tapi dia main WhatsApp juga dah sampai dah mak. Sekarang dia tak rasa lama, dia tak rasa jauh dah. Orang pergi Mekah hari pun ni, ayah saya pergi Mekah kan. Rasa macam tak ada jauh, dia dah main WhatsApp. Sekarang duduk melontar. Sekarang duduk itu kan, ambil gambar siap. Oh sihat gambar ni. Jadi dulu-dulu bila pergi Mekah tak tahu apa dia. Terputus. Tunggu 2 bulan pula boleh jumpa kan. Sekarang macam tak. Macam duduk kat kampung. Kan, duduk hantar. Gitu je lah. Jadi kita pun hantarlah. Kalau ada kawan-kawan dia balik, kita pun kirim lah kan. Kirim petai, kirim budu. Pak dia orang Kelantan. Kirim budu. Tepoyak kan. Ataupun kirim kek lah kan. Dodoi kan. Kirim dodoi. Ya, dia pun tulis ni mak buat sendiri kan. Bila dia makan tu, dia bagi ke kawan-kawan dia. Kawan dia makan, oh sedapnya mak, kamu pandai lah kan. Dia makan, mungkin dia boleh mengalirkan air mata. Ya, sebab yang kawan dia makan, mungkin dia nilai pada lazat dan sedapnya. Ya, dia nilai pada lazat dan sedapnya. Maka dia puji, sedap mak kamu. Mak kamu ni kalau buka syarikat ni pun boleh buat duit ni. Contoh. Tapi dia makan mengalir air mata. Sebab apa? Dia makan bukan sahaja dia makan dodoi itu, tetapi dia mengenangkan siapa yang membuat dodoi itu. Dia kata, ya Allah, dah lama dah ya berpisah dengan mak. Dah berapa bulan dah kan. Teringat pada mak dia, rindu pada mak dia. Ya, terkenang kasih sayang kan. Apa dia, rahmatnya mak dia, mesranya mak dia, ya Allah ya, sentiasa ambil berat kat dia. Dia duk tengok, dia duk makan tu, dia duk kenal pada mak dia, menangis air mata dia. Pada kawan-kawan dia makan sedap, seronok mereka, tapi dia boleh makan dengan penuh linangan air mata. Sebab dia makan dengan itu bukan semua makan dengan zahir semata-mata. Dia makan dengan roh sekali-sekali. Ya, dengan roh sekali. Barulah bila dia makan tu, dia terkesan. Begitu juga kita salat. Kalau kita salat hanya sekadar untuk zahir saja, macam biasa-biasa lah. Tapi kalau kita salat dengan roh kita, maka barulah ada kesan dalam salat kita itu. Ya, ada kesan. Sampai sahabat-sahabat Nabi, ia ada yang kecil manis suruh potong kaki dia. Dia kata, kamu potong kaki aku masa aku salat. Bagi salam, dia tertanya kawan dia, kamu dah potong ke belum? Dah selesai. Dah ikat. Ya ke? Tak terasa pun. Sebab apa dia tak terasa? Sebab terlalu khusyuk kepada Allah Ta'ala, sehingga kan dia sudah tidak merasai sakit. Seorang sahabat, dia buat giliran Ansar dan Muhajirin untuk berjaga di waktu malam dalam satu medan perang di sebuah kemah. Ketika dia duduk jaga, daripada duduk saja-saja tu, dia bangun sembahyang malam. Masa dia duduk sembahyang tu, musuh tembak dia dengan anak panah. Ya, pak kena darah. Dia tak berhenti. Dipanah lagi kali kedua, dia tak berhenti. Sampai ketiga dia tak berhenti juga. Sampai habis. Bila dah habis salat, baru dia gerakkan kawan dia. Dia kata, kenapa kamu tidak pekik, tidak jerit supaya aku bangun untuk tolong kamu? Dia kata, aku sayang untuk memutuskan bacaan aku ketika dalam salat. Lazatnya sampaikan, walaupun dipanah sampai 2, 3, 4 panah, dia tak berhentikan solat. Sebab kerana keseronokan, kelazatan, khusyuknya dalam solat menyebabkan dia tak nak berhenti, walaupun dia tu hampir-hampir terbunuh. Kita di bau nyamuk je. Itu lepas bagi salam tu, terus marah ke Tok Imam. Ni Tok Imam punya pasal ni, baca panjang-panjang. Nyamuk pun datang gigit. Ada mahu ke Tok Imam. Tok Imam baca panjang sikit, dia mula kata kaki tu. Tak kena panah lagi. Kalau kena panah tak tahu. Baru kena gigitan nyamuk saja. Baru kena bacaan panjang saja, kita dah tak tahan. Inilah kadar bagaimana hati kita ni. Batu hati ni dia tak boleh nak reka-reka dalam sembahyang macam tu. Bila kita tak khusyuk, maknanya muhasabah balik. Sebab apa jadi hati macam tu?
Bila kita cek balik, rupanya hati kita dalam sebesar-besar hati kita ni, Allah duduk bersama ni. Allah duduk bersama dalam hati kita. Ya. Wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Ya. Apabila mereka disebut nama Allah, bertambah iman mereka. Tapi bila kita sebut nama Allah, Allah baca orang lain sebut nama Allah, gementar hati kita. Kalau tak gementar, maknanya hati dalam hati kita ni, Allah dalam hati kita ni mungkin ciput dia. Sejemput, seciput. Ya. Cuba kita, ya, contohlah kat belakang dia borak tentang gelang ke, zoom balik gelang. Sebab apa? Dalam hati dia minat gelang. Tapi kalau belakang sebut gelang, orang lelaki paling tak? Tak paling. Dia kata gelang habis duit aku. Dia paling. Dia tak jadi kesukaan dia. Tapi bila orang cakap bola, dia paling. Sebab apa? Dalam hati dia bola. Kan? Gitu. Ya. Jadi sebab itulah, kalaulah Allah, kalau dalam hati dia penuh dengan Allah, dia akan tangkap. Ya. Jadi hati kita ni tuan-tuan, kecil ke besar hati kita pada Allah Ta'ala? Kecil ke besar? Jadi kesannya dia akan bawa dalam sembahyang. Dia akan bawa dalam sembahyang. Lepas sembahyang ni, kita ingat ada Allah Ta'ala. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Ya, dan akhir sekali wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah sebut Allah kerana akan makan berjaya. Tapi lepas solat kita banyak nak sebut Allah Ta'ala. Kalau tak banyak sebut pada Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa hati kita ni banyak lalai. Banyak lalai. Ya, lalai. Kadang-kadang kita lalai sebab tu Allah Ta'ala kata banyak dilalaikan dengan harta, dengan anak pinak, dengan keseronokan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu. Kalau kamu buat demikian, kamu di kalangan orang-orang yang rugi. Lalai kepada harta. Ya, sebab tu dalam semayang perlu kira harta lagi. Perlu kira harta lagi. Ya. Jadi sebab itulah selepas daripada solat, perbanyakkan benda-benda yang boleh mendatangkan ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Kemarin tu saya dijemput kat Nestle. Yang buat tu seorang namanya Kelvin. Dia Kristian. Dia buat untuk grup dia yang banyaknya pekerja Melayu. Dia buat kerana ada inisiatif dia. Kita perlu injection daripada kerohanian. Dia panggil saya. Ya. Bila kita terangkan tentang konsep kerja sebagai ibadah dan konsep kerohanian dalam Islam, dia duduk, dia dengar. Lepas habis semua dia kata, dia kata, tersentuh hati saya. Dia cakap tentang masalah pekerjaan, tentang masalah kasih sayang dan sebagainya. Dia boleh terkesan. Ya, maksudnya dalam hidup kita, ya, kita kena jadikan pekerjaan kita tu ibadah. Kita kena jadikan keluarga kita, kekeluargaan itu boleh melahirkan ibadah. Kita kena jadikan riadah kita tu ibadah. Kita kena jadikan jual beli kita ibadah. Kita kena jadikan kita duk borak-borak ni boleh jadi ibadah. Tapi hari ini kita sudah jadi macam sekular. Bila dalam sembahyang, kita tumpu pada ibadah. Bila keluar, tak ada dah agama dalam hidup kita. Tapi bila orang ada perjuangan sekular, kita marah. Yang kita pun lebih kuat sekular dalam tindakan kita. Ya, kita lupa pada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah lepas ni, kita cuba jadikan semua bentuk amalan kita adalah ibadah. Barulah bila kita masuk dalam sembahyang, tepat ibadah. Ya, jadi hati kita boleh fokus. Ya, fokus. Tumpu pada satu. Follow one course until your success. Ya, kita follow satu je. Allah. Yang lain tak betul. Itu dia. Ya, Nabi Imam Abu Bakar dalam bersinggah. Bila usah berdiri. Bahkan kerana itulah lalai mana bawah tadi. Padahal solat itu diperintahkan dengan maksud untuk menjernihkan hati, memperbaharui terus-menerus pada zikir pada Allah Azza wa Jalla, dan untuk meresapkan ikatan keimanan dalam jiwa. Pendeknya, kehadiran hati adalah roh ataupun jiwa solat. Maka barang siapa yang menginsafi akan rahsia solat, tentu tahu pula lah ia bahawa kelalaian dan kelengahan itu adalah menyalahi dan merupakan kebalikannya. Jadi sebab itulah tentang solat dia memperbaiki hati. Ya, sebab itulah bila hati sudah baik, bila jiwa kita sudah murni, maka ketika itu datanglah khusyuk. Ya, datanglah khusyuk. Jadi sebab bila hati baik, seluruh anggota akan jadi baik. Tertumpu kepada sumber kebaikan itu, iaitu daripada
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa natashamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.